beliau adalah merupakan salah seorang frontliner Adivira kita sendiri yang saya boleh sampaikan perasaan bangga dan terima kasih pada beliau secara live, ya. Dan beliau sebenarnya adalah seorang ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma di Hospital Teluk Intan Perak, di mana beliau mula bekerja pada tahun 1996 di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang dan kemudian bertugas selama 2 tahun di Jabatan Pediatrik Hospital Kuala Lumpur dan beliau juga pernah bekerja di Jabatan Kecemasan di Hospital Kuala Lumpur sejak 1998 dan menjalani kepakaran dari SUKM pada tahun 2005 dan selepas luluh kepakaran terus dihantar berkhidmat atau bertugas di Hospital Teluk Intan pada tahun 2020. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mempersilakan Dr. Samsu Ambia Ismail. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Terima kasih jemput saya. Doktor berada kat mana sekarang ni? Saya di pejabat tengah bekerja. Tengah bekerja hari ni. Terima kasih banyak-banyak doktor sudi luangkan masa bersama kami hari ini bersama-sama Richworks, di mana hari ini kita ada hari yang sangat istimewa, hari memperingati setahun kita berlawan dengan pandemik COVID-19. Doktor, terima kasih menganjur. Saya sangat bangga. Terima kasih banyak doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan dulu sedikit banyak tentang diri doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Saya Muhammad. Saya Samsu Ambia bin Ismail. Saya inilah kecil ya, part of the frontliner yang besar yang macam moderator cakap tadi kan, pelbagai kategori kan. Cikgu lah, polis pembantu. Saya ni part of the ni lah, the history orang kata kan, part of the sebahagian daripada sejarah yang melawan, membantu rakyat Malaysia untuk menentang COVID ni. Saya bekerja di Jabatan Kecemasan Hospital Teluk Intan ni dalam 10 tahun ni lah, dan banyaklah terlibat dengan pandemik sebelum ni kan. Ada SARS, H1N1 kalau kita masih ingat kan, Ebola. Tapi kali ini memang betul-betul terkesan dengan COVID-19. Betul-betul mencabar minda dan fizikal kami lah, sekeluarga. Itu sebersikit lah tentang diri saya. Maksud doktor PKP 1.0 ataupun 2.0 ataupun sebenarnya COVID tu sendiri doktor? Saya kena COVID kan. Saya bekas. So saya kena COVID, saya ingat lagi hari ni 18, hari saya swab tu lah. 18 bulan 3 terlepas So masa PKP 1 tu saya swab pertama saya negatif 17 hari bulan 3, tapi saya masih tak sihat dan saya cuba mengelak untuk buat ujian kedua pasal saya risaukan saya terpisah dengan keluarga kan. Jadi pasal keadaan memaksa saya memang teruk dah masa tu, terpaksa juga saya swab kali kedua. Positif pada 22, saya ingat 22, 23 macam yang Tuan cakap tadi, memang jalan lengang bila kita dibawa waktu maghrib di jalan yang lengang, apa perasaan kita kan, dibawa seorang, anak-anak tak ikut, isteri tak ikut, saya terpaksa berpisah dengan mereka waktu maghrib, jalan lengang daripada Teluk Intan dibawa ke Hospital Ipoh. Itulah perasaan doktor sendiri dibawa daripada Teluk Intan ke Hospital Ipoh. Masa tu PKP 1, masa tu gelombang pertama tu memang dia orang centralizekan treatment. Dia tak semua hospital. Pasal masa tu kes tak berapa banyak lagi kan. I see. Apa perasaan doktor sebenarnya waktu tu? Tidak ada penawar, ini penyakit baru, virus baru, orang semua tengah panik dan sebagainya. Apa perasaan doktor masa tu? Yalah, saya dengar tadi Tuan pun bekas pesakit kan. Mesti dah melalui lah, kita ni dah masuk persatuan lah orang kata kan. Persatuan bekas COVID kan. Kita ni ada extra advantage sikit berbanding dengan orang yang tak tahu kan. Tapi masa saya kena tu, saya macam orang lain jugalah. Perasaan dia tu kan. Kita tak tahu apa yang kita akan, kalau kita penyakit ni kita pernah kena, kita boleh agak lah kan. Bila penyakit tak pernah kena, dan kita pula dengar cerita-cerita di luar sana yang cerita-cerita sedih lah. Kadang-kadang orang pick up yang cerita-cerita yang menakutkan lah. Pick up di mana anak anam, keluarga tak jumpa, kita diambil tak balik-balik, ada orang masuk ICU kan. Benda tu yang bermain dengan kepala lah, pasti kan. Kita takut,
Kita cuba nak nafikan betul ke kita ni COVID ni kan. Peringkat awal memang macam tu lah. Nak compose, nak betul-betul nak tune balik. Fikiran macam tu lah awal-awal lah. Tapi yang lebih saya berat masa tu ialah keluarga lah. Walaupun saya sakit, saya dalam kepala saya keluarga. Pasal fikir mereka lah kan. Yelah, pasal takut seorang kena, seorang tak kena, siapa nak jaga budak-budak kan. Jadi saya itulah saya risau. Pasal Mereka kita tak positif ke negatif doktor? positif. Mereka positif juga. Kemudian. Oh. Syukur lah bagi saya kan. Syukur dalam arti kata lain lah. Bukanlah syukur dia orang sakit kan. Sekurang-kurangnya saya tak fikir dah tak ada orang tertinggal di rumah kan. Memang kecil-kecil kan. Semua sekolah rendah lagi. Macam mana kalau mak dia kena, siapa nak jaga anak-anak kan. Betul. Kita bukan orang tempatan kan. Jadi saya bukan orang daripada sini. Dan kalau orang sini pun mana boleh kita menjaga close contact kan. Tidak ada benar kan. Betul. Yang tu lah memang yang paling saya beban kepala saya lah. Berbanding sakit yang saya alami. Dia sebenarnya memberi tekanan kepada pada kita asyik risau kan doktor kan. Betul. Doktor satu keluarga berapa orang? Total 7 lah. So 7 kena lah. Allahuakbar. Tapi macam cakap tadi lah, hikmah dia adalah bila semua kena, semua dapat bersatu dan ubat mengubati lah. Macam keadaan saya doktor, saya ada 6 orang, yang kena 4, tak kena 2. Jadi susah kan? Jadi susah, dia terpisah. Kita risau dan sebagainya. Yelah, kalau kita sebagai ketua keluarga, itulah beban kita kan. Pasal memikirkan ahli keluarga kan. Macam mana kan. Itu yang membebankan fikiran saya lah. Di samping saya memang penat juga lah masa tu kan. Okey, doktor, kita akan kembali pada keadaan doktor kejap lagi. Cuma kita lain lah. Kita nak cerita pasal frontliner. Doktor sendiri sebagai frontliner juga waktu tu. Bagaimana doktor berdepan dengan keadaan nak kuatkan diri, nak melawan virus lagi dan sebagainya, dan later doktor kena sembuh dan bertugas balik. Apa keadaannya masa tu? Mungkin boleh kongsikan. Saya sempat terlibat dalam perancangan untuk menghadapi tu. Peringkat awal lah. Pasal masa tu kita belum ada kes lagi yang dilaporkan di kawasan saya ni. Saya sempat membuat strategi, saringan dan polisi dan juga garis panduan menyaring dan merawat. Kita punya strategi pengurusan COVID ni lah jikalau terdapat kes yang masuk kan. Jadi usaha saya tu terberhenti setengah jalan sebab saya masuk ward kan. Jadi saya tersangkut kat situ. Jadi dalam keadaan saya macam tak helpless lah. Tak boleh membantu. Pasal bila orang yang kes yang dilaporkan, yang kes-kes antara yang tak awal dilaporkan adalah antara kami lah kes yang tak awal yang dilaporkan. Dan jadi huru-hara sikit lah frontliner yang lain ni bila ialah masa tu saya sebagai ketua. Bayangkanlah kalau ketua dah kena kan anak buah macam tenggelam punca lah macam tu kan untuk menghadapi. Tapi alhamdulillah mereka mempunyai kekuatan jati diri dan juga pasal kita macam saya kata kita dah terlibat dengan banyak dengan pandemik yang sebelum ni. Sedikit sebanyak dia orang dah bersedia dan memang kita sebagai frontliner bahagian kesihatan ni kita punya orang kata universal precaution kita, maksudnya kita menjaga diri kita tu memang dah ditanam dalam diri kita ni. Apa pun kita mesti mempertahankan diri kita pasal kita merawat orang sakit kan. Jadi orang sakit tu boleh datang dengan penyakit macam-macam. Ada penyakit lain, TB ke, HIV ke, bagai-bagai lah. Jadi memang kita tu sendiri dah sentiasa dalam minda kita untuk menjaga diri lah. Tapi bila COVID ni, kita tahu, kita takut dia merebak di kalangan pesakit ataupun di kalangan waris ataupun dengan petugas frontliner. Jadi kita ada strategi kita untuk memastikan pengasingan di peringkat awal tu berlaku di Jabatan Kecemasan lah. Itulah tugas-tugas kami yang awal tu lah sebagai frontliner ni. Baik, faham. Itulah, kita sekarang ni sedang bersiaran langsung di Azhar Usman. Jadi kalau ada sesiapa pun sebenarnya, kalau ada satu soalan nak tanya doktor juga, anda tuan-tuan perempuan boleh tanya soalan. Kalau nak tanya, nanti saya akan pick up soalan tersebut dan saya akan mungkin sampaikan kepada doktor. Baik doktor, saya nak tanya, berapa lama sebenarnya waktu bekerja semua frontliner ni? Dia agak subjektif. Memang kita ada waktu kerja yang khusus lah kan. Macam ada orang bertugas waktu pejabat, ada orang bertugas shift. Jadi bila berlaku masa itulah bila berlaku serangan daripada dalam, maksudnya kaki tangan yang kena, jadi yang tinggal tu terpaksa membuat kerja lebih. Jadi waktu tu memang melebihi waktu yang sedia ada lah untuk memastikan kita running
dalam kita menghadapi sebarang orang kata bencana ni, seboleh-bolehnya aktiviti harian kita tu tak terganggu lah. Sekurang-kurangnya terganggu dengan limit. Pasal ada orang sakit lain kan, ada orang kemalangan, ada orang sakit jantung. Yang kita harus entertain orang ni. Ini is a real case. Jadi kita walaupun terpaksa berdepan, kekangan tempat, kekangan anggota, kita masih terpaksa entertain yang lain ni. Pasal itu kita punya ni lah tugas kita dan kita punya amanah yang kita kena pikul lah. Dan yelah kita tak boleh nak komplain apalah, itulah memang job spek kita kan. Jadi kita ni Alhamdulillah kamu just phone. Barisan Hadapan KKM ni dah jadi fardu ain lah kata, wajib lah nak merawat ni kan, dia dah tak ada pilihan kan. Jadi kalau kita tanam dalam tu, insyaAllah kita akan dapat semangat untuk beyond kita punya kapasiti lah, macam yang Rich World selalu train kita ni kan. Kita ada kapasiti atau capability yang ada tertanam yang kita tak betul-betul keluarkan daripada diri kita ni kan. Bila mendesak waktu ni betul-betul teruji ya doktor. Segala training, segala you know. Alhamdulillah dia ada gelombang kan. Bila gelombang tu ada turun naik, alhamdulillah COVID ni dia bergelombang kan. Jadi bila ada turun naik tu sempatlah kita recharge balik kita punya energi tu. Kalau tak ada gelombang dia macam taufan terus, macam hurricane macam tu memang parah jugalah. Jadi dia macam ada turun naik sempatlah kita bagi orang cuti, cover balik. Lepas tu kita buat strategi baru kan, buat postmortem balik apa yang kita boleh perbaiki lah. Saya sendiri bila pakai mask, bila pakai face shield ni pun rasa dia punya tak selesa tu. Jadi gambaran waktu bekerja yang panjang dan pakai PPE tu, apa perasaan dia doktor sebenarnya? Peringkat awal ni lah benda yang baru kan. Peringkat awal tu kita macam aduh tak selesanya kan. Macam mana kita bila dia pakai tu dia akan berkabus tu. Kalau orang pakai tu dia akan berkabus kan. Lepas tu dia tak boleh buka aircon mula-mula kan, pasal kita tahu aircon kita banyak close circuit. Jadi dia akan circulate dalam tu. Jadi aircon tu tak boleh dipakai, dia hanya pakai moving air lah. Jadi kita pakai banyak lapisan. Pada peringkat awal tu kita memang fobia kan, pakai semua berlapis-lapis, pakai zone yang tak perlu pakai pun kita pakai. Itu strategi awal lah. Jadi memang tak selesa. Tapi lama kelamaan dah jadi part of ourselves lah. Kita dah jadi sebahagian kita, macam kita beli baju lah kan. Mula-mula macam tak selesa kan. Lama-lama kita dah lebih selesa dengan pakaian baru kita tu lah. Pasal kita dah get used. Jadi terpaksa, tapi itulah. Itu new norm yang kami cuba tak nak teruskan lah. Norma baru yang kami rasa kami nak balik ke normal lama balik lah, yang lebih ada norma baru yang boleh kita teruskan, ada norma lama yang kita perlu teruskan juga. Doktor, ada tak pengalaman doktor yang paling you tak boleh lupakan di saat merawat pesakit COVID ni sendiri? Sebab kita nak semua orang sedar bahawasanya perjuangan, contribution, pengorbanan frontliner, especially doktor jururawat ni bukan benda yang mudah. Because you berlawan dengan nyawa menggadaikan nyawa setiap hari. Saya sempat pergi ke Hospital Sungai Buloh dekat emergency trauma dan sebagainya. Saya melihat mereka ni sendiri doktor dalam keadaan yang masih boleh tersenyum, tapi kita nampak kepenatan dalam setiap air muka mereka tu sendiri. Dan macam doktor sendirilah, dan juga mungkin kalau doktor boleh kongsikan dengan kami, ada tak pengalaman-pengalaman doktor sendiri yang berdepan dengan situasi yang mencemaskan sepanjang menjadi frontliner melawan COVID ni? Dia ada pelbagai lah kenangan itu kan. Tak susah saya nak kata. Pasal ialah satu, kita kat kecemasan ni kita tak tahu pasal kita COVID tidak COVID. Kita hanya tahu kemudian. Betul. Jadi masalah tu lah dia. Masalah dia jadi kadang-kadang dia terlepas kan. Kadang-kadang dia terlepas masuk dalam. Dia datang dengan tanda-tanda yang lain. Dan akhirnya ialah COVID. Tapi alhamdulillah saya ni kena masuk peringkat awal. Saya kena dah. Bila kena dah tu, dan ramailah rakan-rakan saya kena sekali masa tu. Jadi secara tidak langsung kita ni dah dapat macam vaksin lah masa tu. Kan? Jadi macam dia kata kan, kita dah dapat active immunization masa tu lah. Pasal kita kena jangkitan kan. Dia orang kata tapi duration tak tahu kan. Jadi
pengalaman tu banyak lah, susah saya pasal kita ni tak tahu, sudah tahu kan banyak macam yang kita masalahnya datang benda lain kita terpaksa rawat dengan agresif, suddenly naik ward, swab pasal swab lepas 2 hari baru dapat result kan positif dia Betul. kata. Bila positif tu alamak kita dah terkena kan, kita dah encounter dia kan. Tapi macam saya yang dah kena ni mungkin tak ada yang belum kena tu. Terpaksa pula, yelah risaulah anak semua ni kan, kita dah balik rumah tadi. Proper Betul. tak kita punya pencucian diri kita ni kan. Betul, Jadi betul, Mak. tunggu waktu 2 hari tu jadi nak tidur malam tak lena lah bila kita terpaksa. Kalau kita macam hospital memang hospital COVID, kita terima kes COVID tu senang. Kita tahu yang datang tu ialah kes COVID. Dah dijumpa tempat lain, Betul. kita punya buluh kan, dia jadi hospital COVID, dia dah tahu dah. Betul. Dia jadi minda, dia tu well prepared lah. Kita ni kadang-kadang macam orang tu accident. Kita rawat macam orang accident lah, berlanggar pendarahan. Naik tak, positif pula. Dah terpaksa kita kuarantinkan beberapa staff kan. Dah besok tak cukup orang kerja. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang terpaksa kami hadapi lah. Tapi yelah, macam Tuan cakap tadi, nampak walaupun penat senyum je lah, itu orang kata self healing lah. Kita terpaksa hiburkan diri sendiri lah kan. Macam saya, kita fikir positif je lah. Ada yang negatif, tapi kalau kita fikir negatif, kita jadi tak terbawa lah. Jadi fikirlah yang positif pasal benda ni kan. Ada juga hikmah dia yang kita tak nampak. Baik. Doktor, tadi doktor ada bagi tahu tentang siapa yang dah positif COVID ni, kita macam ada satu jenis immune system. Adakah pendapat tu benar, doktor? Saya bukan pakar nak cakap tu, tapi orang kata macam kita kena kita kena chicken pox pasal dia virus tu tak banyak mutate. Jadi kalau kita chicken pox mana kena chicken pox kali kedua kan? Betul. Jadi tapi kita kena flu, tapi kita boleh dapat lagi flu. Tapi pasal flu tu dia banyak varian dia kan. Jadi COVID ni kita takut varian lah kan. Dia mutasi semua, mungkin yang tak kena ni mungkin yang ni. Jadi tapi saya bukanlah yang expert untuk cakap benda tu kan. Faham. Walaupun kita rasa kita imun, tapi tetap kena berjaga-jaga. Macam kementerian kata sekarang, walaupun dah vaksin pun kita masih kena pakai lagi topeng apa semua. Bukanlah terus tak pakai topeng lepas cucuk kan. Pasal kita tak tahu lagi benda baru kan. Dan doktor sendiri apa pengalaman doktor mendapat vaksin? Saya pun tertunggu-tunggu bila saya dapat ni waktunya. Vaksin saya rasa kalau ni muda belia nampak dia kan. Nampak kalau wajah ni muda belia kan. Rasa lepas orang tua lah kan. Fasa kedua ialah untuk orang warga emas yang ada risiko ada penyakit yang sedia ada. Lepas tu barulah remaja kan, remaja yang lain lah. Saya harap 40 tu warga emas ke kat atas? Tiba-tiba Belum lagi Wow, betul. Putih, rambut hitam lagi tu kan. Apa hikmah di sebalik apa yang berlaku? Sebab doktor sendiri, the whole family you affected, dan saya dengar juga ada ahli keluarga doktor yang yang pergi meninggalkan kita disebabkan COVID juga. Jadi even doktor sendiri sebagai frontliner, sebagai bekas pesakit, sebagai ada ahli keluarga yang terkesan teruk akibat COVID ni, apa hikmah dan juga mungkin pesanan doktor kepada semua audiens kita dalam melawan COVID-19 ni? Silakan doktor. Wah, banyak betul hikmah dia kan bagi saya kan. Yang paling besar ialah nikmat kesihatan lah, hikmah dia kan pada semua orang. Pada pesakit lah ni hikmah pada pesakit saya ni. Saya sedarlah nikmat kesihatan kan. Dan saya reda mula-mula tu memang kita macam tadilah, kita cuba menafikan. Jadi bila kita fikir kan, saya dah 50 lah bulan depan. Kan apalah maksud 2 minggu, 3 minggu sakit kalau kita dah beri kesihatan lama ni kan. Kan takkan kita nak mengeluh kan. Jadi hikmah dia, jadi kita appreciate kesihatan diri. Dan sebagai hikmah yang lain, dapatlah saya memang duduk dengan keluarga tanpa ada gangguan, tak ada TV, tak ada apa kan. Dengan family 14 hari, campur lagi 14 hari dekat sebulan total 7 orang nak beranak tu dalam ward yang sama, baju yang sama, itulah dia kan. Jadi hikmah tu lah sebagai keluarga lah, kita ada bond bolehlah kita check and balance balik anak kau baca semayang betul ke tak betul, boleh banyak masa kan. Jadi lepas tu hikmah sebagai petugas ni, kita lebih berhati-hati kan dengan menjaga keselamatan kita
dan kita tukar strategi kerja. Sebagai orang yang kerja di Frontliner, saya kerja kedinasan ni, kita datang pakai baju lain, balik terpaksa tukar baju lain. Pasal saya dah tahu, keluarga saya dah kena. Hikmah dia, jadi saya akan, ni macam baju sekarang pakai kan. Jadi kita tukar, sebelum jumpa keluarga tu make sure kita clean. Dan SOP tu bukan kat luar, kat dalam tu pun, dalam rumah pun SOP tu kena jaga kan. Pasal kita yang datang daripada luar. Kan? Ada orang yang kata kerajaan kata duduk di rumah, dia mampu duduk di rumah macam budak-budak kan. Kita macam tuan semua kan terpaksa keluar buat seminar. Jadi nak tak nak terpaksa keluar kan. Jadi kita terpaksa cari jalan untuk mengurangkan risiko. Dan hikmah pada masyarakat ialah kita sekarang ni diuji kan. Benda yang diuji ni, benda yang ni besar lah nikmat dia kalau kita berjaya menang ni kan. Jadi kita akan nampak hikmah pada masyarakat ni, kita bersatu padu melawan benda yang tak nampak kan. tak nampak kita satu Malaysia ni. Kan nampak kita satu hati lah sekarang ni, betul-betul kita berjuang. Bukan kita saja, satu dunia kan. Dan betul-betul orang semua concern kan, concern dengan kesihatan diri kan. Jadi itulah hikmah, saya rasa banyak betul hikmah yang baik walaupun benda tu asalnya tak baik, tapi kalau kita tengok positif dia, ialah banyak kan, banyak kita nampak kebaikan yang kita tak perasan lah kan. Dan sekarang ni Jumaat tak boleh pergi lewat. Tengok sekarang masjid awal-awal dah tak ada lagi makmum yang lambat. Dulu macam saya kan, dah dekat khutbah kedua baru sampai kan. Ini sekarang nombor tak dapat nanti, berderu-deru kan. Sampai bergaduh tak dapat semayang kan. Betul. Kita tak jangka benda tu kan. Itulah banyak lah kalau kita flashback banyak. Jadi jangan kita nampak satu benda yang buruk. Jadi kadang-kadang orang depress kan. Sebenarnya itulah vibe yang saya cuba sampaikan. Dulu adalah masa saya kena dulu kan, anak saya tiba-tiba terviral kan, dia buat TikTok semua. Mula-mula saya marah. Kenapa buat TikTok? Viral lah TikTok tu kan. Nanti ada orang yang dah meninggal. Dia kecil hati lah kan. Tapi bila saya tengok respon daripada public tu, dia kata terima kasih lah kan. Kami ada semangat sikit lah. Waris-waris yang kat luar tu, mungkinlah yang sakit tu ada harapan semua. Pasal masa tu orang tak tahu kan apa akhir dia kan. Betul. Jadi mula-mula kita tengok dekat YouTube macam-macam video keluar, kesan daripada COVID kita macam cemas. Jadi bila anak saya buat tu, mula saya marah lah, apa buat macam ni kan, nanti orang akan dapat impression yang buruk kan, take it very lightly kan. Tapi nampak sedikit sebanyak adalah juga bagi kekuatan, pasal benda ni nak ada kekuatan dalaman untuk nak lawan. Kalau kita menung macam tu kan, mungkin kita tak mampu nak bertahan lah. Allah. Doktor, saya rasa saya boleh jadi wakil lah kepada Richworks. Kita memang sentiasa berdepan dengan ramai orang. Kita faham keadaan usahawan-usahawan di luar sana, rakyat-rakyat Malaysia di luar sana, sebab kita memang up to date dengan segala informasi, orang kehilangan kerja dan sebagainya. Siapa-siapa yang terkesan dengan COVID ni. Saya nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan doktor pun jadi wakil lah kepada semua adivira Malaysia. Kita nak sampaikan betapa kita menghargai segala sumbangan doktor, sumbangan jururawat semua adivira negara frontliner kita. Terima kasih banyak-banyak. Kami tak mungkin kami dapat beri apa yang boleh membalas segala jasa frontliner sebab benda ni bukan main-main. For those yang tak pernah kena, mungkin mereka tak rasa perasaan tu macam mana, tapi saya sendiri yang kena ni, kita menghargai semua layanan-layanan doktor, jururawat dan sebagainya. Ya. Jadi terima kasih banyak juga hari ni doktor sebab sudi luangkan masa sedikit, walaupun sedikit dengan kami, tapi saya percaya you sangat busy doktor. Terima kasih banyak dan terima kasih juga kongsikan kisah yang bagi saya sangat berguna, bagi mereka pun sangat berguna. Terima kasih banyak doktor. Dan selamat bertugas doktor. Hopefully satu hari nanti kita dapat berjumpa bersuah muka dan kita boleh sembang lagi panjang tentang pengalaman masing-masing. Kan? Persatuan bekas pesakit. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih lah, dapat saya pun diberi satu peranan yang kecil dalam lipatan sejarah ni kan. Negara melawan COVID, besok dapat nak cucu saya boleh cerita lah, saya ni part of the team yang terlibat dalam memerangi COVID, satu pandemik yang untuk abad ni memang agak besar, satu dunia terkesan kan. Terima kasih kepada Richworks. Saya rasa usaha anda ni insyaAllah memberi manfaat pada yang lain untuk kesedaran, ketenangan dan juga sedikit pembuka sikit lah minda apa sebenarnya COVID ni, macam mana kita nak capai lah kan. Terima kasih Richworks. Terima kasih pada momen ni. Terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Beberapa antara anda yang rasa perkongsian ini